صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Alhamdulillah. Subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat yang dihormati, marilah sama-sama kita memulakan Tadabbur Al-Kahfi siri yang ke-9 dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jumaat yang barakah, Jumaat yang terakhir dalam bulan Januari. Waktu sangat cepat berlalu. Hari ini dah pun 29 Januari. Tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang pertama tahun 2021. Walaupun baru saja rasa masuk pada tahun ini. Tahun 2020 pun rasa macam baru. Maksudnya 2020 dah berakhir dah, macam itulah. Apabila kita dalam keadaan situasi yang tegang, kelam kabut, mengujikan, kita akan rasa masa itu sangat cepat berlalu. Contoh, kita kesibukan menguruskan kenduri kan, kenduri kahwin. Kalau dululah sibuk, sekarang kurang sibuk kalau kenduri kahwin ni. Jika kita kejar-kejar dengan urusan yang banyak dan waktu yang singkat, maka kita akan merasakan waktu sangat cepat berlalu. Begitulah tahun-tahun yang akan berlaku pada akhir zaman, yang mana disebutkan Nabi SAW, waktu akan bergerak dengan sangat cepat. Waktu bergerak dengan sangat cepat. Itu daripada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW berkenaan dengan tanda-tanda dekatnya dengan kiamat. Masya Allah. Sehingga kan Nabi SAW menyambung lagi hadis tersebut dengan menyebutkan setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat satu hari, satu hari ibarat satu minit ibarat satu saat. Maksudnya waktu memang benar-benar akan dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari sudut zahir ataupun dari sudut keberkatannya. Jadi kita dah merasakan sebenarnya dah lama kan, minggu ke minggu sangat cepat. Hari ini dah hari Jumaat. Kita baru rasa mulakan hari Isnin, tapi dah hari Jumaat. Namun bagi orang-orang yang beriman, dia memenuhi hari-harinya dengan amal soleh. Dia memenuhi hari-harinya dengan amal soleh. Jadi kita sebenarnya kena muhasabah dan merenung ke dalam diri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kena renung ke dalam diri kita disibukkan dengan apa sekarang. Ada orang yang dululah sebelum corona kan, sebelum wabak ni, pandemik ni, dah lama saya tak jumpa dia dalam kuliah. Kemudian dah lama, maksudnya ini orang-orang warga emas, orang dah pencen 50 lebih, 60 lebih. Lepas tu lama dia muncul, dia kata, "Ustazah, sibuk sangat, tak sempat datang kuliah." Saya pun tanya, sibuk kenapa? Kenapa makcik? Apa yang disibukkan sangat? Dia kata, sibuk jaga cucu, ke sana ke sini, macam-macam lah urusan Ustazah. Entahlah urusan apa, lama dah tak datang kuliah, nak pergi ni. Saya kata, saya terus, ya, makcik Alhamdulillah, makcik sihat, uruskan banyak perkara. Tapi hati-hati, kita bimbang, kita disibukkan dengan urusan dunia. Sepatutnya pada peringkat umur-umur tertentu kita disibukkan dengan urusan akhirat, sebab kita bakal tinggalkan dunia dan berpindah kepada akhirat. Jadi orang yang bijak, orang yang membuat persiapan ke tempat yang dia akan pindah.
Contoh macam ni lah. Kita sekarang rumah duduk, rumah lama, nak berpindah ke rumah baru. Adakah kita masih menyibukkan dengan renovation rumah lama, ataupun kita menyibukkan tentang renovation rumah baru? Tuan-tuan puan-puan faham kan analogi yang saya berikan? Rumah baru nak berpindah lagi 2 bulan contoh. Ini rumah lama. Tiba-tiba duk panggil orang duduk renovate rumah lama, duduk ni. Lepas tu orang tanya kenapa? Dah nak tinggal dah, nak pindah rumah baru. Kau nak pindah rumah baru, dah nak berpindah, fikir pasal rumah baru lah. Kau nak renovate ke, nak buat pasang kabinet ke apa ni, nak tinggal ni lah. Rumah yang lama ni nak dibuat cantik-cantik. Padahal untuk ditinggalkan. Subhanallah, Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian. Bukan kata tak boleh kita mengejar dunia ataupun kita mencari keselesaan hidup di dunia. Semua orang nak selesa. Tetapi bila bertembunglah antara dunia dan akhirat, maka paling utama akhirat lah. Dan percayalah, orang yang mengutamakan urusan akhirat, maka dia akan, urusan dunianya juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba perhatikan hari ini kita lebih banyak disibukkan dengan apa. Saya ada baca beberapa luahan seorang wanita kan, ramailah wanita yang mula berjinak-jinak dengan bisnes online contohnya. Dia kata Alhamdulillah bisnes online berjalan dengan lancar sekian-sekian. Cuma bila dia merenung selepas beberapa bulan keadaan dirinya, dia semakin kurang masanya. Kalau dulu dia boleh baca Al-Quran 1 juzuk sehari, dah tak boleh. Kadang 1 muka surat pun dah tak boleh. Sebab bila datangnya soalan ataupun order daripada customer dan nak packing, lepas tu urusan dengan anak lagi, kemudian katanya bahagian dengan anak semakin kurang, lepas tu mudah marah dan sebagainya. Akhirnya saya baca tulisan seorang wanita ni, dia kata saya buat keputusan untuk stop immediately perniagaan online. Sebab dia dalam keadaan mampu, maksudnya suami pun cukup. Walaupun dia perlukan juga tambahan kan, disebabkan cukup-cukup makan saja, tapi baginya masa, waktu dia dengan Al-Quran lebih jauh bernilai, waktu dia dengan anak-anak dan tanggungjawab sebagai isteri dan emosi yang stabil itu jauh lebih bernilai. Jadi saya tengoklah komen-komen di bawah tu kan. Komen-komen di bawah sebut tak apa nak berniaga online tapi kena pandai bahagi masa. Tak apa nak berniaga online tapi kena ada masa yang khusus dengan Allah. Tak apa nak berniaga online, kena ada pembantu seorang. Dia kata macam mana nak buat pembantu? Untuk menampung diri sendiri pun cukup-cukup makan saja. Jadi subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, hari ini saya tengok ramai juga kerasahan dan bertanya saya soalan berkenaan dengan beberapa pihak yang mengeluarkan kenyataan bahawasanya, bukan kenyataan sebenarnya, membawakan bukti-bukti peringatan berkenaan dengan hampirnya, semakin dekatnya kita dengan kiamat. Hampirnya tanda-tanda kiamat yang jelas dan sebagainya, huru-hara yang berlaku yang mempercepatkan masa ni, berdetik dengan sangat laju ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Lalu mereka ni ada yang anxiety, ketakutan, tak fikir apa dah, fikir nak mati, fikir nak kiamat tu je kan, yang depression dan sebagainya. Saya kata laluilah ketakutan itu dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk Allah. Dan saya nak kongsikan 2 zikir dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. 2 zikir daripada firman Allah dan juga dua-duanya daripada firman Allah. Zikir dua-dua daripada firman Allah. Zikir menghadapi ketakutan, zikir menghadapi kebimbangan, zikir menghadapi keserabutan, kerunsingan. Hari ini ramai orang serabut, ramai orang takut, ramai orang bimbang kan. Batuk sikit corona ke ni, sesama sikit corona ke. Anak saya pun dah jadi macam tu kan. Saya batuk-batuk sikit, padahal batuk lepas makan aiskrim ke, sebab ceramah banyak. Umi corona ke? Taklah, ya Allah jangan sebut macam tu. Saya kata ada anak saya tu, dia pening kepala, dia dah menangis. Ada seorang malam tadi menangis. Saya kata kenapa? Sakit kepala. Lepas tu kenapa sampai menangis? Sakit sikit je kan. Dia kata nanti bagilah Panadol Activas kan. Lepas tu dah okey dah. Lepas tu saya kata kenapa sampai menangis beria-ria kan. Takut, macam takut corona. Dia kata Masya Allah. Yelah, sebab anak-anak pun baca kan. Anak-anak pun tengok situasi. Betapa hari ini manusia hidup dalam keadaan ketakutan. Seolahnya ketenangan dan kebahagiaan kita itu ditarik. Tapi orang mukmin, orang beriman, walaupun dia kena positif pun coronavirus. Saya ada beberapa orang sahabat kena positif coronavirus sekarang, dia dengan anak-anak, suami pula dalam ward. Tapi subhanallah,
Dia masih boleh menuliskan perkara-perkara yang memberi kekuatan, perkara-perkara yang positif, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bahkan sahabat saya ni namanya Ustazah Su, kan, masih lagi boleh menyampaikan kuliah daripada Watt. Saya kata, ya Allah, hebatnya mereka lalui dengan tenang, dengan kuat. Sudah tentu kerana mereka ada sumber-sumber yang boleh menenangkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya salam. Tapi doa dan zikir ni saya akan kongsi di penghujung perkongsian saya hari ini, sebelum saya serahkan kepada Ustazah Nur Wasitah. Jadi tolong bersama sehinggalah lebih kurang dalam 8.45, kan, saya akan berhenti dalam 8.45. Kemudian Ustazah Wasitah akan sambung sehingga pukul 9. Jadi saya akan kongsikan dua zikir ini berdasarkan dua kisah. Masya Allah. Zikir ini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya. Kemudian Allah mengajarkan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita daripada hadis Nabi. Masya Allah, Allah Akbar. Dan zikir ini sebenarnya saya cari sumbernya memang dah pernah dengar, dah pernah baca. Tapi saya murajaah balik sebab ada seorang wanita yang istimewa datang ke galeri saya semalam. Datang ke galeri, kemudian berjumpa dengan saya. Saya maksudnya nak sebut ayat kita kebetulan, tapi itu ada ketentuan Allah. Kebetulan kan saya turun, kebetulan dia sampai, kebetulan, banyaklah kebetulannya, tapi itu sebenarnya perancangan dan ketentuan Allah. Tapi dia share dengan saya satu zikir yang dia amalkan, yang ni berkata, kalau saya amalkan zikir ni Ustazah, kalau saya ada hajat, Allah memang permudahkan walaupun benda tu mustahil. Saya yakin dengan zikir ni Ustazah. Saya kata, ya Allah, terima kasih puan-puan ingatkan saya tentang zikir ni. Terima kasih puan ingatkan saya tentang kehebatan zikir ini. Lalu saya cari sumbernya, ia daripada firman Allah. Saya cari sumbernya, ia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kisah para nabi. Dan kalau saya sebut nanti tuan-tuan puan semua tahu. Cuma kadang-kadang kita tak tahu di mana kehebatan zikir ini dan bagaimana untuk kita beramal. Jadi nantikan, stay tune. Macam itulah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada Tadabbur Al-Kafi. Dik nak minum air susu tu sikit. Letak dalam gelas je. Ustazah belum sarapan. Biasalah kelang kabut pagi-pagi. Kita nak pergi kepada Tadabbur Al-Kafi. Masya Allah. Berapa orang ni hadir ni? Okey, subhanallah, hampir 3,000 ya, campur dengan IG. Terima kasih sahabat-sahabat kerana setia bersama dengan rancangan Ustazah Asma Harun. Hari Jumaat yang barakah, jangan lupa setiap pagi jam 8.10 kita akan Tadabbur Al-Kafi. Hari ini Tadabbur Surah Al-Kafi siri yang ke-9. Dah masuk siri yang ke-9 tuan-tuan puan-puan. Siapa yang baru join, Ustazah, siri ke-9 dah, macam mana nak tengok yang lepas? Scroll sampai jumpa siri yang kedua, ketiga. Siri pertama Ustazah saya tak jumpa. Sebenarnya siri pertama masih lagi sebenarnya dah buat siri pertama. Lepas tu saya tak puas hati dengan penyampaian masa tu, ada masalah teknikal. Lepas tu kita delete, saya akan ulang balik siri pertama tu. Macam tu lah. Ini macam drama lah kan. Tapi drama tak adalah buat macam ni. Okey, Tadabbur Surah Al-Kafi siri yang ke-9. 29 Januari hari Jumaat yang barakah, 8.10 pagi hari Jumaat adalah hari yang kita disarankan untuk memperbanyakkan selawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, saya dengan Ustazah Nur Wasitah. Jauh sikit, dekatkan sikit ni. Okey, ayat yang lepas kita dah bincang secara panjang lebar, dan pada kali ini insya-Allah kita akan bincang ayat yang ke-15, Tadabbur. Ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Sadaqallahul azim, yang bermaksud mereka berkata sesama sendiri. Siapa yang berkata? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi berkata sesama sendiri. Ashab iaitu penghuni, Al-Kahfi kubur. Masya Allah. Al-Kahfi adalah gua, penghuni gua. 7 orang pemuda yang beriman, yang soleh. Okey, mereka berkata sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu.
Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Surah Al-Kahfi ayat 15. Subhanallah. Mereka sama-sama 7 orang pemuda yang beriman yang soleh itu berkata sesama mereka tentang keadaan kaum mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyebutkan maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Itulah orang yang paling zalim. Subhanallah. Okey, setelah para pemuda Al-Kahfi menyatakan bantahan mereka terhadap penyembahan berhala, mereka langsung dihadapkan kepada Raja Dicyanus. Raja Dicyanus, tuan-tuan puan-puan sekalian, inilah nama raja yang zalim, yang telah memaksa kaum ataupun rakyatnya untuk menyembah selain daripada Allah dan akan menyeksa kepada sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Dicyanus. Raja Dicyanus bertanya kepada mereka tentang hal bantahan mereka itu. Lalu mereka menjawab seperti yang dinyatakan di dalam surah, di dalam ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Berani kan tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang dihadapkan dengan raja yang zalim yang akan melakukan penganiayaan, akan melakukan kekejaman terhadap mereka yang mengakui adanya Tuhan selain daripada berhala-berhala tersebut. Dan pemuda ini menjawab di hadapan Raja Dicyanus itu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawasanya di antara Nabi ke Nabi seterusnya ada waktu ketiadaan perutusan Nabi. Maksudnya di antara Nabi sekian, Nabi sekian, Nabi sekian, bukannya lepas Nabi ni meninggal terus bersambung lahir Nabi baru, ataupun sebelum Nabi ni meninggal dah Nabi yang akan menyambung risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ketikanya antara Nabi dengan Nabi waktu yang tempoh yang panjang. Ada 300 tahun, ada 500 tahun. Maksudnya kelompongan tidak ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu tempoh, satu tempoh yang dinamakan Ahlil Fatrah. Ahlil Fatrah. Maksudnya, dia bukan kaum mana-mana Nabi. Dia bukan kaum mana-mana Nabi. Sebab masa tu tidak ada Nabi yang diutuskan. Tapi mereka diberi gelaran Ahlil Fatrah. Ahlil Fatrah ni iaitu mereka yang fitrah dia terjaga. Dia menjaga fitrahnya. Fitrahnya apa? Bahawasanya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalaulah ada yang mula menciptakan Tuhan yang baru dalam tempoh tersebut berhala, lalu mereka dengan mata hati mereka melihat berhala itu diciptakan oleh tangan manusia, maka mustahil berhala itu yang menciptakan manusia. Masya Allah. Apabila mereka ada kumpulan yang menjadikan matahari itu Tuhan, lalu bila mereka melihat matahari bila malam tenggelam, maka takkan Tuhan itu sekejap ada, sekejap tak ada. Ada yang juga menyembah bulan, ada juga yang menyembah api. Dan mereka sendiri melihat dengan mata kepala manusia juga yang menghasilkan api itu kan, dengan batu sekian-sekian menghidupkan api, lepas tu jaga unggungan api itu supaya tidak terbadam. Itu kan majusi. Masya Allah. Kemudian mereka melihat ada pula agama yang mencipta ramai Tuhan kan, Nasrani dan sebagainya. Namun ada ahli fatrah, mereka yang tetap kekal dalam fitrah yang suci. Subhanallah. Walaupun mungkin mereka tidak ada bimbingan untuk amal ibadah ketika itu, tapi sekali-kali mereka tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang berupa tadi. Dan bila ditanya kepada pemuda ini, apa jawapan pemuda ini? Sesungguhnya Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Rabbuna rabbus samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Dan kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan memperakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Subhanallah.
Setelah itu mereka berkata sesama sendiri. Masya Allah. Ni sambungan ayat yang ke-15 ni. Mereka berkata sesama sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Kaum kita itu menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah perbualan sesama pemuda yang soleh yang beriman itu. Seolah-olahnya mereka berkata, dapatkah mereka memberikan hujah yang jelas bagi perbuatan mereka menyembah Tuhan yang batil itu? Dapatkah mereka datangkan dalil yang jelas atas kebenaran yang mereka kerjakan? Masya Allah. Mengapa mereka tidak mengukuhkan kebenaran apa yang mereka yakini itu dengan dalil yang benar dan jelas? Hakikatnya kaum yang menyembah berhala itu tidak dapat mendatangkan sebarang bukti. Tak ada sebarang bukti yang dia boleh bawakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, kan, bila berhujah dengan Raja Namrud, kan, bila bertanya adakah patung itu boleh memberikan kamu sesuatu, adakah patung itu boleh menjawab pertanyaanmu, adakah patung itu boleh melindungimu daripada segala keburukan dan sebagainya. Hanya saja manusia mula mengada-adakan makhluk ataupun sembahan ataupun berhala untuk menjadikan seolahnya sebagai satu perantaraan dengan Tuhan. Ini di antara jawapan-jawapan mereka yang bila ditanya, kenapa kamu sembah berhala? Sebenarnya kami menyembah Tuhan yang sebenar, tapi berhala tu perantaraan sahaja. Sebab Tuhan tak nampak, kan, Tuhan yang sebenar tak nampak. Jadi berhala ni bila nampak boleh tengok, boleh pegang, boleh bercakap. Jadi perantaraan. Maka dalam Islam haram mengadakan perantaraan. Haram mengadakan perantaraan. Perantaraan tangkal ke perantaraan apa-apalah perantaraan. Tangkal lah kita sebut, kan. Syirik. Kita dengan Allah tidak ada perantaraan. Direct. Minta dengan Allah direct. Itu hebatnya agama kita. Kita boleh minta dengan Allah anytime, anywhere. Di mana-mana dan bila-bila masa. Tapi bagi sesetengah agama, bila nak berdoa, nak minta dengan Tuhan, kena pergi ke rumah ibadah lah, rumah ibadah mereka. Duduk depan Tuhan, bawa makanan pada Tuhan, bercakap dengan Tuhannya. Tetapi kita anytime, anywhere. Bila-bila masa dan dan di mana-mana saja. Waktu kita berjalan ke, waktu kita bawa kereta ke, boleh kita minta dengan Allah. Boleh bercakap dengan Allah, ya Allah, jamlah pula, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nak cepat ya Allah, banyak urusan ya Allah. Nanti kita share. Apakah zikir doa yang mana orang yang beramal dengannya akan diberikan jalan keluar dalam walau kesulitan tu tidak nampak jalan, tapi Allah tak bosan, ya Allah berikan jalan keluar. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, maka ternyata mereka adalah kaum yang menzalimi diri sendiri dan hanya mengada-adakan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan menyembah berhala itu. Dalam surah Al-Kahfi seterusnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maksudnya, maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa ketika Raja Dicyanus diajak oleh para pemuda Al-Kahfi untuk beriman kepada Allah, ia enggan memenuhi ajakan mereka seraya mengancam dan menakuti mereka. Raja itu lalu memberi para pemuda ini masa untuk mereka meninggalkan agama mereka dan mengikuti agama sang raja. Pada ketika inilah pemuda Ashabul Kahfi ini mendapatkan peluang untuk melarikan diri ke gua demi menyelamatkan diri dari fitnah dan memelihara agama mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Raja Dicyanus bagi mereka tempoh untuk kembali kepada agama yang dibawa oleh Raja Dicyanus. Dalam tempoh inilah pemuda Ashabul Kahfi yang beriman yang soleh ini menyelamatkan diri, kan, membawa diri demi menyelamatkan akidah. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka kalau kita kata, oh mereka tu takut, lari, bawa diri. Sebenarnya bukan mereka melarikan diri kerana takut. Tetapi itu adalah salah satu kaedah
salah satu cara untuk menyelamatkan akidah. Jika kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah. Subhanallah. Bukan kerana Rasulullah dan para sahabat takut dengan ancaman yang semakin berat berlaku di Mekah, tetapi kerana untuk menguatkan akidah, kerana untuk menguatkan kedudukan Islam, untuk memberikan maksudnya langkah perancangan yang lebih jauh. Jadi pemuda ini telah melakukan sebaiknya, telah menyeru kepada Raja Dikanu sendiri, telah mungkin menyeru kepada kaumnya dan sebagainya, namun ditolak. Dan mereka mula membawa diri untuk mungkin menyebarkan kepada agama yang lain. Dalam tempoh tersebut mereka perlu menyelamatkan diri dan akidah. Kalau difikirkan, pemuda ini tentu ada keluarga, tentu ada ibu ayah, tentu ada rumah, ada kediaman dan sebagainya. Mereka sanggup meninggalkan semuanya demi menyelamatkan agama. Bukan mudah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapa dalam ramai-ramai kan kaum tu hanya 7 orang? Kerana bukan semua mampu meninggalkan dunia untuk mempertahankan akidah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, menurut Ibnu Kathir, ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Bila mana mereka sempat melarikan diri serta menghindari fitnah kaumnya untuk menyelamatkan agama dalam tempoh waktu yang diberikan oleh raja itu. Ini jugalah yang disyariatkan saat terjadi berbagai fitnah di antara umat manusia, yakni seorang hamba hendaknya melarikan diri uzlah daripada fitnah tersebut lantaran khawatir terhadap agamanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejap. Okey. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Yang bermaksud hampir tiba waktunya bahawa sebaik-baik harta salah seorang di antara kalian adalah sekawan domba yang dia bawa hingga ke puncak-puncak gunung dan tempat mata air demi menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pernah membaca syarah hadis ini. Ada syarah ke kat sini? Tak ada. Syarah hadis ini menyatakan akan tiba suatu masa, suatu ketika bila berlakunya fitnah berlaku, fitnah semakin dahsyat. Kita ni zaman fitnah ni tuan-tuan puan-puan. Kan? Keluar rumah je fitnah, ujian. Lihat bagaimana suasana hari ini, pendedahan aurat tanpa malu, tanpa segan. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya terlintas sebenarnya saya nak tulis. InsyaAllah hari Jumaat yang mulia ni saya akan menulis dengan baik kepada salah seorang artis yang saya hormati, yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya melihat video klip muzik tersebut dengan tak sengaja tu, kerana ada hamba Allah yang bertanya kepada saya tentang perihal artis tersebut. Lalu saya pun menekanlah, kemudian saya tengok dan saya sangat terkejut. Ada satu video klip muzik, dia pelakon dan dia juga penyanyi. Video klip muzik, lagu lah kan, muzik yang rilis pada bulan 10, tak silap saya, bulan 10, bulan 11, dalam ujung tahun lepas lah, baru lagi. Tetapi video klip tersebut sangat seksi, bukan separuh bogel, saya rasa lebih daripada separuh daripada separuh. Dan penari-penari iringan juga sangatlah seksi, dan tarian tersebut tarian porno. Saya boleh katakan itu tarian porno, dengan menggeletik tubuh badan, dengan berpakaian yang sangat seksi, mendedahkan lebih daripada separuh badan, ketat, nampak perut, nampak bahagian atas, nampak dada, nampak semua, dan pakai skirt yang sangat singkat ni, atas ni, sikat macam ni, sangat singkat. Dan saya melihat pada wajah-wajah penari yang iringan tu, saya boleh katakan semua tu Muslim. Wallahualam, mungkin saya tak kenal penari-penari iringan tu, tapi penyanyi utama yang menari bersama tu adalah Muslim, confirm. Dan bila anak-anak tanya, mereka ni Muslim ke? Ya, Muslim.
Bagaimana kita nak jawab pada anak Muslim? Kenapa Muslim buat begitu? Is it she Muslim? Yes, she's Muslim. Why? Why dia melakukan hal demikian? Bayangkan ya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Ketika saya melihat, sebab saya tak pernah tengok. Jadi bila saya tekan link tersebut dan saya tengok, saya kata astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir ada umat Islam, Melayu kita, Islam kita sanggup buat video yang bukan sekadar seksi, bukan sekadar teruk, dan lucah. Bagi saya lucah. Kerana cara tarian itu tarian yang lucah. Dengan menggeletek, dengan menayangkan bahagian dada, dengan bahagian pinggul dan sebagainya. Gelek-gelek yang lucah, yang seksi, pakai sampai bawah sikit saja paras pinggang. Dan saya rasa kalau ada orang yang tahu, mungkin dia tahu yang mana saya maksudkan. Tapi saya nak buat satu surat ataupun satu pernyataan kerana beliau melakukan ini secara terbuka dan ini adalah satu maruah umat Islam yang tercela. Maruah umat Islam tercela. Dalam keadaan wabak COVID-19, musibah yang Allah turunkan kepada kita, khususnya umat Islam, perlu sedar dan mengeluarkan video-video seperti ini. Sepatutnya kita semakin dekat dengan Allah, para artis semakin berubah, makin berhijrah kepada Allah, makin mengurangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan maksiat. Tetapi video itu telah dilihat dalam juta-juta, telah dilihat secara juta dalam tempoh berapa bulan saja. Saya tengok view dia dah juta. Betapa banyak dia telah merosakkan mata, merosakkan hati, merosakkan telinga, merosakkan jiwa-jiwa anak muda. Dan yang melihat itu bukan non-Muslim, kebanyakannya Muslim, anak-anak muda yang mengidolakan dia, yang dan sebagainya. Dan saya pasti dia melakukan dalam keadaan bukan dia jahil bahawasanya yang dilakukan itu salah. Sudah tentu dia tahu itu adalah salah. Bahkan di kalangan peminatnya pun beri komen, ini terlalu seksi, ini terlalu berani, ini terlalu keterluan dan sebagainya. Dan ramai dah beri teguran dan dia masih meneruskan kerana view dia sangat tinggi dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Fitnah, buka telefon, begitu banyak fitnah. So itu kita jumpa hari ni ada orang dah tak guna telefon. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh jaga hati, tak boleh jaga mata saya. Kemudian ada orang sekian-sekian. Sebab itu Nabi sebut, hampir tiba waktunya bahawa sebaik-baik harta salah seorang di antara kalian adalah sekawan domba. Maksudnya biri-biri kan, ataupun binatang ternakan yang dia bawa hingga ke puncak-puncak gunung dan tempat mata air demi menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Manusia mula menyendiri, pergi ke tempat yang sunyi, jauh daripada manusia, jauh daripada kesibukan, jauh daripada pelbagai fitnah untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan hatinya, menyelamatkan matanya, menyelamatkan akidahnya. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah kita dah nak habis ni. Ayat yang terakhir yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu uzlah para pemuda Al-Kahfi pada ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri daripada mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu. Subhanallah, Allah berkata kepada mereka, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan kamu menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Allah mengilhamkan mereka untuk pergi ke gua. Itu satu bentuk rahmat Allah. Dan Allah menyebutkan dan menyediakan kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Masya Allah. Okey, kita tengok. Ketika para pemuda Al-Kahfi itu telah bertekad untuk melarikan diri daripada fitnah kaum mereka, Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua. Perginya mereka ke gua itu disifatkan sebagai pemisahan diri secara jasmani, ruang dan juga waktu. Ia juga merupakan uzlah maknawi yang berupa sikap penolakan terhadap penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan oleh kaum mereka. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, ada lagi ayat yang ke-17. Kita akan sambunglah ni ayat ke-7, kita sambung akan datang.
Cuma insya-Allah bab ini nanti Ustazah Wasita akan sambung untuk memberi penerangan. Baiklah, sekarang saya akan duduk. Kita akan yang kita sebut tadi tu, nak berkongsi zikir apa untuk menghadapi ketakutan, kebimbangan, nak minta pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Saya cerita dulu semalam. Saya jarang turun ke galeri. Bahkan ada orang yang datang 5 kali, mungkin lebih, tak dapat jumpa saya. Sebab saya bukan selalu berada di sini dan banyak juga berada di pejabat. Jadi orang datang galeri tak semestinya dapat jumpa. Galeri Ustazah Asma kan macam bukanlah butik, tapi ada buku, ada semualah galeri kedai lah. Jadi hamba Allah ni semalam bila saya ada urusan, memang ada urusan perlu keluar. Jadi saya turun, suami dah tunggu dalam kereta. Lepas tu saya sebut, saya kata pada staff, perlu singgah sekejap di galeri, ada hal dengan staff. Jadi saya pun masuk, saya pergi belakang bincang-bincang sekejap. Kemudian saya pun keluar. Lepas tu saya nampak ada hamba Allah depan pintu galeri, kemudian dia masuk. Lepas tu dia pun senyum tengok saya pun senyum. Yelah, kita pakai mask kan, senyum mata sepet lah. Lepas tu dia pun terus macam menangis. Dia kata, Subhanallah Ustazah, menambah keyakinan saya kepada satu zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Satu zikir yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya tak share lagi zikir apa ni. Okey, surprise kan. Lepas tu dia kata, Ustazah, Masya Allah, saya bukan mudah Ustazah untuk sampai ke galeri Ustazah. Satu, suami saya sangat susah untuk berikan keizinan untuk saya keluar. Bahkan sebelum ni saya memang dah nak datang, tapi suami tak izinkan. Kemudian saya ada komitmen kerja. Kemudian saya ada komitmen anak-anak. Sekarang anak-anak sibuk belajar apa semua. Tapi semalam kan saya pusam dan Negeri Sembilan cuti. Kemudian macam-macam lah dia kata. Ustazah, saya sebelum ini, saya memang ada niat untuk datang jumpa Ustazah dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kakak saya yang memperkenalkan saya kepada Ustazah. Masa tu saya ada masalah, kakak saya kata, tengoklah Ustazah ni. Contoh macam tu lah. Kemudian akhirnya saya tengok, saya kenal Ustazah daripada live-live, daripada ceramah-ceramah. Kemudian dia kata, Ustazah, berapa kali saya cuba dan saya tanya kawan-kawan yang dah pergi. Mereka bagi saya jalan yang saya sendiri tak. Sebab saya jarang keluar rumah, saya takut nak keluar. Jalan yang saya tak nampak mana letaknya galeri Ustazah Asma ni. Masya Allah. Kemudian berapa hari yang sebelum ni saya niat nak datang dan saya niat saya nak jumpa Ustazah, saya minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya telefon. Dia kata dia telefon berapa kali nombor yang ada share nombor galeri tu. Dia kata saya telefon banyak kali tapi tak diangkat Ustazah. Lepas tu dia pesan, tolonglah bagi nombor telefon yang tepat Ustazah. Kalau orang nak datang, dia perlukan guide. Dia kata saya telefon tak dapat. Saya dah mula berputus asa. Saya kata mungkin Allah tak izinkan saya. Dengan suami saya pun tak izin. Sekarang Allah pun tak izin. Saya telefon orang galeri tak angkat. Saya rasa macam saya dah tak nak fikir dah pasal nak jumpa Ustazah ke, nak sekian-sekian. Sehinggalah Ustazah, Allah uji saya dengan satu ujian, satu ni, dan saya fikir saya rasa saya kuat. Saya nak jumpa dan saya nak datang ke galeri. Okey. Bukan pasal saya, ini bukan cerita pasal saya. Saya nak cerita apa amalan dia. Dia kata, Ustazah, antara amalan saya bila saya sukar, saya susah, kan, lalu saya akan membaca zikir ni. Kadang-kadang tu Ustazah, benda yang tak logik pun Allah bantu kita dengan cara yang sangat cepat. Dia kata contohnya macam ni, saya nak cepat tapi dalam keadaan situasi kena beratur panjang, kan, lalu saya zikir-zikir ni dengan kosong, dengan mengharapkan pertolongan Allah. Tiba-tiba je kaunter yang dah tutup tu, kan, kaunter tu tiba-tiba buka dan panggil, okey puan, contohnya macam tu lah Ustazah. Lepas tu saya terus dapat bayar. Padahal saya dah beratur panjang, orang depan saya pun dah beratur lama, saya dipanggil. Kemudian macam-macam, dia kata tak boleh nak cerita. Subhanallah, tapi kena zikir dengan yakin, minta pertolongan dengan Allah kalau betul-betul kita dalam kesulitan. Jadi Ustazah, pagi ni saya telefon
dan saya zikir-zikir, saya niat, ya Allah bantulah kalau engkau izinkan apa yang aku buat ni, ya Allah engkau redha, ya Allah hajatku ini, keinginanku ini, ya Allah. Lalu dia zikir-zikir, dia kata dia lepas tu dia serah pada Allah, dia pun ambil satu nombor telefon yang sebelum ni dia tak ambil. Lepas tu dia kata terus call dan orang tu terus angkat. Lepas tu saya kata, ini galeri Ustaz Asmat. Ya, saya staff galeri Ustaz Asmat. Macam mana? Lepas tu orang tu terus bagi saya guideline sebab saya tak reti nak tengok waste-waste ni. Guideline mana, dan saya terus sampai dan saya zikir sepanjang tu dengan zikir ni. Dengan izin Allah, saya berniat untuk jumpa Ustazah. Kemudian saya nak share ilmu ni, macam tu lah kan. Lepas tu Ustazah ada depan mata saya. Saya kata subhanallah, saya sebenarnya dah lama tak turun, dah lama saya tak datang, saya pun agak kesibukan, tapi rupanya sebab zikir, subhanallah, Allah permudahkan pertemuan kita ni. Jadi saya bukan nak highlightkan jumpa saya tu, bukan. Tapi daripada rentetan cerita semalam tu, saya pun merujuk kembali, subhanallah, saya kata azimnya, saya tahu ini zikir yang sangat penting, yang sangat utama, dan kita nak pergi yang zikir yang semalam yang dikongsikan itu adalah iaitu zikir Nabi Yunus alaihi salam. Masya-Allah, semua dah tahu kan zikir apa? Zikir Nabi Yunus alaihi salam. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Tuan-tuan puan-puan, kita boleh tengok surah Al-Anbiya dalam surah Al-Anbiya ayat 87, iaitu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan sebagian riwayat mengatakan zikir yang boleh mengenyangkan umat akhir zaman ketika ditimpa fitnah dajjal kan, ataupun ditimpa dengan fitnah ataupun ujian kemarau yang berlarutan selama bertahun, masya-Allah, yang akan mengenyangkan umat Islam ketika itu adalah orang beriman ada zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, kita baca terjemahan firman Allah berkenaan dengan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Zunnun, iaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya, kecewa terhadap kaumnya, lalu ia menyangka bahawa kami tidak akan menyempit dan menyulitkan urusannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, iaitu yang bermaksud bahawa tiada Tuhan selain daripada engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sebenarnya kita tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam melakukan dakwah begitu lama kepada umatnya, kaumnya, kemudian kaumnya menolak, mengejek, dan Nabi Yunus juga dizalimi oleh kaumnya, lalu dia membawa diri dalam keadaan kecewa. Dia naik kepada satu kapal kan, kemudian berlakulah ombak yang besar, lalu mereka membuat undi akan ombak yang besar, dan mereka sepakat mengatakan kita perlu meringankan kapal ini. Mereka telah buang barang-barang, masih lagi kapal tu tak stabil. Maksud bila ombak ni kan dia jadi macam nak tenggelam lah. Lalu mereka pun melakukan undi, kita perlu membuang manusia. Akhirnya undi tu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dicampak ke dalam gelora yang sangat dahsyat, lautan yang luas terbentang. Akhirnya dimakan oleh seekor ikan, disebut ikan nun kan. Tapi kalau dibincangkan, wallahu alam, ikan tu adalah ikan paus biru, maksud ikan besar lah, ikan yang besar. Bahawa lalu Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah membayangkan kondisi yang sangat panik. Ini kondisi yang sangat panik, yang sangat membimbangkan, yang sangat ketakutan. Nak dibaling ke dalam lautan yang mungkin tidak ada jalan lah, tak ada jalan untuk selamat. Namun Allah takdirkan seekor ikan yang besar menelan baginda. Dan bagaimana ya Nabi Yunus alaihissalam, manusia biasa seperti kita, hidup dalam perut seekor ikan dengan tidak ada udara. Tidak ada udara, tidak ada makanan dan sebagainya. Masya Allah. Kegelapan di dalam kegelapan dan gelap. Gelap, tak ada cahaya, tak ada udara, tak ada cahaya. Subhanallah, sebab itu ada dikatakan kenapa zikir la ilaha illa anta subhanaka ini menjadi makanan yang akan mengenyangkan orang mukmin bila tibanya akhir zaman, dajjal, tibanya kemarau dan sebagainya. Kerana bagaimana Allah memberikan rasa kenyang kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan juga dalam keadaan ketakutan tu, kegelapan tu, tanpa cahaya kan, tanpa udara, Allah memberikan kecukupan, keperluan yang diperlukan oleh Nabi Yunus alaihissalam.
Namun selama masa kepanikan itu, kebimbangan, ketakutan itu, Nabi Yunus alaihissalam mengulang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah menjawab dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8 dalam surah Al-Anbiya. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi orang yang sedang berduka, sedang sedih, sedang bimbang, sedang takut, inilah zikir yang antara zikir yang terbaik. Okey, subhanallah. Apakah doa yang kita boleh amalkan dalam keadaan ketakutan kita terhadap corona? Jawabnya antaranya adalah doa ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Doa Nabi Yunus alaihissalam yang kita bacakan tadi, dan sebenarnya ada satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadis sahih riwayat Tirmizi yang bermaksud, subhanallah, Nabi menyebutkan hadis yang sahih, sesungguhnya tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya dengan suatu masalah. Nabi sebut tidaklah seorang Muslim yang berdoa dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah akan kabulkan baginya. Masya Allah, subhanallah. Nabi SAW dalam hadisnya berbunyi, Nabi bersabda, sesungguhnya doa Nabi Yunus alaihissalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, apabila disebutkan oleh seorang Muslim dan orang Islam, orang mukmin, tidaklah seorang Muslim yang berdoa dengannya dengan dalam sesuatu masalah, kebimbangan, ketakutan, kedukaan melainkan Allah akan makbulkan baginya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ini adalah doa daripada Nabi Yunus alaihissalam, tapi hakikatnya doa ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada firman-Nya, siapa dalam keadaan ketakutan, kebimbangan, dalam keadaan kesulitan, ada masalah yang besar sekarang ni, besar atau kecil, perbanyakkanlah zikir la ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada sembahan melainkan-Mu ya Allah. Tiada tempat bergantung. Ilah juga bermaksud tiada tempat bergantung, tiada tempat mengharap, tiada tempat meminta, tiada jalan keluar. Ilaha illa anta, melainkan daripada-Mu ya Allah. Subhanaka, ini maha suci-Mu ya Allah. Kuntu minaz zalimin, aku di kalangan orang yang menzalimi diriku. Apa maksud kita menzalimi diri kita? Kita orang yang zalim. Apabila kita melakukan maksiat, kita sedang menzalimi diri kita. Apabila kita kurang baca Quran, kita sedang zalim diri kita. Sedangkan Al-Quran itu syafaat. Kan? Ketika kita melalaikan tanggungjawab, kita sedang menzalimi diri kita. Tidak ada kezaliman lebih dahsyat apabila kita mula mencampakkan diri kita kepada neraka Allah. Kita menzalimi diri sendiri. Apabila kita membiarkan diri kita dalam kemurkaan Allah, itu zalim diri sendiri. Itu zalim yang paling dahsyat. Sebab kalau manusia marah, is okay lagi. Kalau Allah marah, maka mana tanah yang kita nak tuju di atas muka bumi, sedangkan semua bumi ini adalah tanahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, iaitu kalimah zikir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam, okey. Iaitu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mengenai Rasul dan sahabat dalam firman-Nya, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan. Ini dalam surah Ali Imran ayat 173. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kata sahabat Ibnu Abbas berkata bahawa hasbunallah wa ni'mal wakil, iaitu yang membawa maksud cukuplah bagi Allah pelindungku, adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilemparkan ke dalam api. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimah tersebut dalam ayat yang kita bacakan itu tadi, iaitu doa sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu kerana kamu maksudnya Nabi Anas bin sahabat Nabi iaitu Ibnu Abbas menyatakan bahawa hasbunallah wa ni'mal wakil itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Nabi kita, itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bayangkan ya, ketika Nabi Ibrahim nak dilemparkan ke dalam api yang menjulang tinggi,
Dan ketika itu datangnya tawaran daripada malaikat Jibril, wahai Ibrahim, maukah aku membantumu wahai Jibril? Lalu ketika ini Nabi Ibrahim menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah, hasbunallah, cukuplah bagiku, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik penolong. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bimbang, kita takut hari ni kan. Contoh pasal ni lah, kita rasa macam tak sedap badan. Hari tu saya pergi ke Maidin, beli barang dapur. Lepas tu saya jumpa ada seorang jemaah muslimat, dia cam saya, Ustazah, saya kata apa khabar Hajar? Baik Ustazah, tapi itulah kan Ustazah, rasa macam was-was je kat diri ni. Was-was kenapa? Was-was corona. Was-was corona sama sekarang. Lenguh-lenguh badan, corona ke, dia tanya saya kan. Acik ni corona ke Ustaz? Tak, acik kenapa fikir macam tu? Anak acik pun kena kuarantin juga tu Ustazah. Kan kalau sakit-sakit badan ni kan corona. Acik sebelum berlaku corona sakit badan tak? Sakit juga Ustazah, dah tua kan, sakit juga. Jadi janganlah kita sikit-sikit kita kaitkan dengan corona, sikit-sikit kayak corona. Jadi kadang kita tak corona ni kan, jadi lebih teruk pula daripada orang yang kena corona. Tapi itulah ujian kan, fitnah akhir zaman sekarang. Manusia walaupun dia duduk dalam rumah yang selamat, makan pun okey apa, tetapi ketakutan itu telah mengambil bahagian kebahagiaan. Jadi saya pun kata okey, zikirlah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah sebaik-baik pelindung. Dan mungkin ada kan kita yang positif tapi Allah bagi sihat, kuat, alhamdulillah. Bahkan dia tak tahu pun dia pernah positif. Masya Allah. Jadi kalau kita risau bimbang, kita sebutlah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik pelindung. Kita ikhtiarlah pakai mask, ikhtiarlah semua buat ikut SOP semua, tetapi kita kena ingat pelindung yang terbaik adalah perlindungan daripada Allah. Perlindungan yang total yang terbaik adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, itulah dua zikir tuan-tuan puan-puan untuk memberi kita jalan keluar bila dalam keadaan kita tidak ada sesiapa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian. Terima kasih, saya minta maaf saya memang selalu lebih masa. Saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan ke webinar menggapai kesempurnaan dan khusyuk solat yang akan dilangsungkan pada lusa, iaitu pada hari Ahad. Pada hari Ahad 31 Januari 2021, hari Ahad, 8.30 pagi hingga 4.30 petang akan disampaikan webinar kesempurnaan dan khusyuk solat oleh saya. Slot pertama, keajaiban solat sempurna dan khusyuk. Keajaiban solat yang sempurna dan khusyuk akan disampaikan oleh saya selama 2 jam, slot pertama. Slot kedua, sifat solat Nabi secara praktikal oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam, akan tunjukkan cara praktikal, membawakan dalil dan sebagainya, sifat solat Nabi SAW. Solat yang ketiga pula iaitu soal jawab tentang berkenaan dengan apa saja berkenaan dengan solat. Dan yuran yang anda berikan untuk webinar online ini adalah satu bentuk infak dan sumbangan kepada kerja dakwah dan kerja amal. Kerana daripada sumbangan tersebutlah kami akan meneruskan survival kami. Subhanallah. Survive kita dalam keadaan tempoh PKP, jualan sekian-sekian. Kerana kami ada lebih 50 orang staff yang melakukan kerja amal, kerja dakwah. Ada tim penyidikan, ada tim media, ada tim di bawah skuad NGO Sahabat Amal Kek. Kita buat kerja amal, bantuan banjir, bantuan sempena COVID, macam-macam lah tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemudian kita juga istimewa kepada siapa yang mengambil maksudnya terlibat masuk kepada webinar ini, anda akan diberikan e-book percuma himpunan soal jawab masalah solat. E-book percuma. Subhanallah, e-book ni kalau dibuat buku mungkin nilainya RM30, mungkin RM40. Tetapi kami berikan e-book ini secara percuma kepada siapa yang masuk ke webinar pada hari Ahad ini. Masya Allah. Kepada sesiapa yang nak sangat masuk tapi tak mampu, maka anda mesej saja WhatsApp yang diberikan, kita akan bantu anda tetap dapat masuk. Nak sangat tapi tak mampu. Tapi kitalah paling tahu kita sebenarnya mampu atau tidak. Kerana Allah Maha mengetahui kan kemampuan kita. Kita sendiri tak boleh tipu diri sendiri. Jangan pula sebenarnya mampu, ada je kewangan tapi bagi tahu tak mampu. Kita akan bantu kepada siapa tak mampu untuk tetap masuk. Tuan-tuan puan-puan sekalian,
Solat adalah pengikat kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, kita memperbaiki solat, kita sedang memperbaiki seluruh kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan lusa kita akan berjumpa. Dan istimewa, kalau orang tanya Ustazah, ahad ni saya tak dapat lah Ustazah, ada urusan. Tak apa, ambil je dulu. Anda boleh tengok bila-bila masa. Sekali masuk dalam close group tersebut, anda diberikan akses sepanjang hayat. Kita tak akan tutup. Sehinggalah Facebook ada masalah ke tutup, barulah. Jadi diberikan akses, boleh tengok seisi keluarga dan sebagainya. Dan insya-Allah program ini sesuai untuk seisi keluarga. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya sudahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama dan tiang kehidupan. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang mendirikan salat dengan sempurna, dia sedang mendirikan agama dan juga mendirikan seluruh kehidupannya. Faman aqama faqad aqamadin, barang siapa yang meninggalkan ataupun tidak sempurna ataupun meruntuhkan solatnya, maka ia sedang meruntuhkan agama dan juga meruntuhkan hidupnya. Faman aqama, minta maaf, siapa yang mendirikannya, faman taraka faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan solat, kan, meringankan solat dan sebagainya, melalaikan solat, maka ia sedang meruntuhkan agama dan kehidupannya. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan sekalian. Selepas ini jam 10 ada satu lagi slot ceramah bersama dengan saya jam 10 hingga jam 11, membawakan tajuk apa? Sanitize hati. Yang ni sanitize hati, kita kan sanitize tangan, buang kuman, sanitize hati. Saya akan membawakan dari sudut penyucian jiwa, ilmu tasawuf. Apakah penyakit-penyakit hati dan bagaimanakah penyakit hati tersebut untuk dibuang dengan amal-amal soleh, pukul 10 bersama dengan saya. Kemudian malam ini ada slot yang sangat istimewa bersama dengan saya dan Puan Lisa Surihani. Puan Lisa Surihani, isteri kepada Yusri, kan. Jadi Lisa Surihani, artis tu, comel-comel tu kan. Dulu dia, Alhamdulillah, dah hijrah dan sebagainya. Glamour mula dengan, saya ingatlah iklan Maggi cukup rasa tu. Lisa Surihani kan. Jadi malam ini slot saya bersama, boleh tengok 9 hingga pukul 10 insya-Allah, membawakan tajuk Wanita Paling Bahagia. Wanita paling bahagia. Bagaimana nak jadi wanita paling bahagia dalam kondisi apapun, kita berhak untuk bahagia. Kita akan kongsikan tip-tip, kan, amalan-amalan untuk menjadi manusia yang bahagia. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada Ustazah Wasithah lebih kurang 15 minit. Untuk beliau menyambung Tadabbur Al-Kahfi, menambahkan lagi penerangan. Silakan. Fadilah Ustazah Nur Wasithah. Ustazah Nur Wasithah ni adalah Masya Allah, bidang tafsir, ada sarjana dalam bidang tafsir, Masya Allah. Kemudian Ustazah Wasithah juga adalah untuk webinar solat kali ini, beliau adalah pengarah program. Kalau nampak dia macam tak apa sihat kan, tak cukup tidur, tak cukup rehat sebab dia sangat sibuk, dia pengarah program untuk webinar kali ini. Fadhil tafadhal. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya siri Tadabbur Al-Kahfi kita ni sampai ke siri ke-9 kan. Saya rasa hari tu saya baru je Ustazah cadangkan kepada kita orang untuk buat sesi ni. Lepas tu tiba-tiba rasa macam dah nak masuk siri ke-10 dah kan. Rasa macam panjang kan. Dan kita sebenarnya banyak lagi ayat yang kita akan tadabbur kan. So terima kasih kepada yang setia bersama kami dan sentiasa menyokong kami dalam semua usaha yang kami buat. Dan insya-Allah kita akan terus memberi komitmen lah untuk kita sama-sama menyebarkan dakwah ke seluruh umat manusia, insya-Allah. Saya insya-Allah dalam masa berbaki ni saya tak akan ambil masa yang banyak. Kalau siapa yang mengikuti siri-siri yang sebelumnya, apa yang saya akan buat adalah saya akan simpulkan apa daripada apa yang Ustazah dah tadabbur, dan saya akan memilih beberapa perkataan yang saya suka untuk kita sama-sama tadabbur kan. Sebab sebab seperti yang saya selalu sebutlah,
Kalau dalam sisi sebelum ni pun, Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Dan untuk kita memahami Al-Quran, untuk kita mentadabbur Al-Quran, kita perlu memahami bahasa Arab. Setidak-tidaknya ada sebahagian, walaupun kita tak mampu, kita tak ada basic, tak apa. Inilah mungkin salah satu cara untuk kita memahami Al-Quran, insya-Allah. Okey. Sebelum tu, saya akan sambung nanti yang sikit lagi tu dan sekaligus saya akan buat kesimpulan insya-Allah. Kita pergi balik kepada ayat ke-15 yang Ustazah dah tadabbur tadi. Perkataan pilihan saya pada hari ini adalah qaumuna. Kita baca dulu ayat ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maksudnya, mereka berkata sesama sendiri, kaum kita itu menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Saya bila baca ayat ni kan, sampai perkataan haula'i qaumuna ittakhadhu. Qaumuna, saya tertanya, kenapa Allah tidak menggunakan hanya, sebab kalau dalam bahasa Arab selain kita kata qaumuna ni, dia ada perkataan yang lebih umum, iaitu al-qaum. Alif lam qaf waw mim. Alif lam qaf waw mim. Al-qaum. Tapi dalam ni Allah menggunakan qaumuna. Apa perbezaan antara kedua perkataan ni adalah al-qaum merujuk kepada kaum itu, dan qaumuna pula merujuk kepada kaum kami kan. Dia kat sini kita boleh tengok qaumuna ni ada penisbahan terhadap diri para ashabul kahfi ni. Jadi bila dia ada menisbahkan kaum tu terhadap diri dia, maka kita dapat tengok kat situ dia ada unsur kasih sayang di situ. Seperti yang kita tahulah, ashabul kahfi ni mereka berbeza, prinsip akidah mereka berbeza dengan prinsip akidah kaum mereka daripada ahli keluarga mereka. Ahli keluarga mereka menyembah berhala dan mereka menyembah Allah. Tapi walaupun mereka berbeza akidah, mereka masih ada lagi unsur kasih sayang sebab pertalian darah yang mereka ada. Jadi kat sini kat situ yang kita boleh nampak adalah unsur kasih sayang tu sendiri walaupun mereka berbeza pendapat terhadap agama kan. Begitu jugalah kita kan, apa refleksi yang kita boleh ambil untuk diri kita adalah kadang-kadang dalam hidup ni kan, kita pernah melalui, rasa setiap kita mesti pernah lalui kan. Kita buat sesuatu, kita ajak ahli keluarga kita membuat kebaikan kan, kita mengajak kawan-kawan terdekat. Jadi waktu tu kita mesti akan rasa benci ada kadang-kadang kan. Kata, aku dah pesan dah kat kau tapi kau tak nak ikut kan. Rasa macam sakit hati pun ada kan. Tapi apa yang kita boleh dapat daripada ashabul kahfi ni melalui perkataan ini adalah walaupun kita dah berusaha untuk menyampaikan kebaikan pada orang dan orang tolak, ada orang tak support, ada certain orang isteri nak buat baik tapi suami tak support. Sedih kan kalau macam tu. Anak nak beri yang terbaik kepada ibu tapi ibu tak support, ibu melawan kan. Maka apa yang kita boleh buat pada ketika itu adalah jangan sekali-kali perkara tersebut, keadaan tersebut mengurangi kasih sayang kita terhadap ahli keluarga kita, terhadap sahabat-sahabat kita. Sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buat adalah pertahankan kasih sayang tersebut kan. Sebab dengan kasih sayang tu sebenarnya dapat membahagiakan kita kan, mendamaikan kita di kehidupan di dunia ini dan insya-Allah di kehidupan akhirat itu nanti. Itu satu. Saya akan sambung sikit daripada ayat yang Ustazah baca, ayat ke-16, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu berlindung di gua itu supaya Tuhan kamu menimpahkan dari rahmat-Nya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Ketika para pemuda Al-Kahfi itu bertekad untuk melindungi diri dari fitnah kaum mereka, Allah mengilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua. Yang ini bila mana kita boleh katalah bila
mereka dah berusaha, mereka dah berdakwah kepada kaum mereka. Kalau kita tengok ayat sebelum ni kan, dia dah berdepan dengan raja mereka dan mereka masuk ke dalam majlis tersebut dan mereka berkata kepada kaum mereka, kata, kami tidak menyembah Tuhan ini dan kami menyembah Allah kan. Dan dia mengajak, itu adalah usaha mereka, usaha dakwah mereka kepada kaum mereka. Dan apabila kaum mereka tidak menyambut seruan dakwah mereka, apa yang mereka buat adalah mereka berdoa kan. Doa ni dah berapa sesi kan kita sebut, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan dalam ayat ini Allah seolah-olah menjawablah dia punya doa atau permohonan mereka. Allah ilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua. Dan pergi ke gua itu disifatkan sebagai pemisahan diri secara jasmani, ruang dan waktu. Dan dalam ayat ni juga Allah sebut, Allah seolah-olah memberitahu mereka, fa'u ilal kahf, tinggalkanlah kaum kalian secara jasmani, masuklah ke dalam gua, murnikan ibadah kalian hanya untuk Allah di suatu tempat yang sunyi dan jauh dari penganut kemusyrikan. Dan seterusnya Allah bersabda, maafkan saya, Allah berfirman, yanshur lakum rabbukum min rahmatih, jika kalian melakukan yang demikian, Allah pasti melampahkan rahmatnya kepada kalian dengan melindungi kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, serta memudahkan segala urusan kalian. Nak kata kat sini, bila ada sesuatu perkara yang berlaku di luar jangkaan kita, maka apa yang boleh kita buat adalah kita pergilah mengasingkan diri kan. Setidak-tidaknya kalau bukan mengasingkan diri secara jasmani, kita mengasingkan diri secara rohani. Iaitu kalau macam tadi kan, kita tengok keadaan yang kita lalui kan. Apa yang kita boleh buat adalah kita pisahkan hati kita, jangan rasa terikat dengan apa yang mereka lawan kita. Gitulah, boleh kata kan. Kita tinggalkan sikap mereka yang menolak kebaikan yang kita cuba bagi kepada mereka. Itulah. Dan uzlah maknawi ni juga adalah dengan cara kita berdoa kan. Teruskan berdoa kepada mereka untuk kebaikan. Dan itulah juga apa yang para Ashabul Kahfi kan. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah memberikan rahmat kepada mereka. Dan rahmat Allah ni bukan hanya ketika mereka sebelum ditidurkan, bukan hanya semasa mereka ditidurkan, bahkan selepas mereka ditidurkan. Bila mana selama berapa tahun Allah tidurkan mereka, bila mereka bangun, tengok-tengok waktu tu kaum yang menyembah berhala tu dah tak ada dan ditukar kepada kaum ni kan, kaum yang menyembah Allah. Dan kita tak tahu, sebab tu kata walaupun lama kan kalau kita tengok dalam masa tempoh 300 tahun tu, tapi dengan doa segala-galanya boleh berlaku kan. Bila kita minta kepada Allah kan, minta dengan sungguh-sungguh kan. Itulah kuasa doa kan. Itulah uzlah yang kita boleh buat. Mungkin itulah uzlah yang kita boleh buat kan, murnikan ibadah dan banyakkan amal soleh. Moga-moga Allah memberi kita petunjuk jalan hidayah untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa setakat itu sahaja saya punya perkongsian, sebab kita pun tahu maklum kan, sekarang ni kita tak nak panjang-panjang sangat sebab ada yang phone nak guna apa semua kan. Okay. Saya tutup tadabbur kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Amin amin rabbana. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.